Sektor pelancongan Sabah jana 6.1 bilion ringgit melalui kemasukan lebih 2.6 juta pelancong. Itu antara paparan berita dari negeri di bawah bayu. Laporannya bersama Enisia Dolus. Teruskan, En. Ya, Otto. Sektor pelancongan Sabah berjaya menjana 6.1 bilion ringgit melalui kemasukan lebih 2.6 juta pelancong menjelang Oktober tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.5 bilion ringgit berbanding 4.6 juta ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai berkata, perkembangan positif ini menunjukkan sektor pelancongan Sabah telah pulih secara berterusan sejak Sabah dilanda pandemik COVID-19. Beliau berucap merasmikan Cars Urban Lifestyle and Trend Cult X Alumni UMS Festival 2024 di Kota Kinabalu. Mengenai program ini, Datuk Johnston berkata, ia secara tidak langsung menjadikan Sabah sebagai destinasi yang harus dilawati sekaligus memacu aktiviti ekonomi pelancongan. Sementara itu, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur menyatakan, program ini antara usaha strategik Pusat Alumni UMS untuk mengukuhkan kerjasama dengan komuniti tempatan dalam meraihkan keunikan budaya automotif. Katanya, budaya automotif dan minat terhadap modifikasi kereta mampu memupuk minat dan penyertaan golongan belia dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Program turut disertai peserta luar negara antaranya Brunei, Thailand, Singapura, Jepun dan Amerika Syarikat. 100 peniaga muda dari kawasan Dun Tulit menerima insentif Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR Jabatan Ketua Menteri. Majlis penyerahan insentif itu bersempena program Outreach Ketua Menteri bersama NGO di bawah Syabas Act Tulit yang berlangsung di Dewan Belia dan Sukan Keningau. Insentif disampaikan Adun Tulit Datuk Flovia Eng yang juga Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Bercakap kepada media, Datuk Flovia berkata, menerusi program outreach ini, ia secara tidak langsung memberi peluang kepada peniaga muda di kawasan pedalaman yang tidak memiliki lesen perniagaan dan akaun bank untuk menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Mungkin ini salah satu daripada cara kita untuk membantu mereka yang baru mau memulahkan, dan saya harap kepada belia-belia yang berjaya menerima bantuan ini dapat memanfaatkan apa yang telah disediakan ataupun peluang yang telah diberikan oleh kerajaan negeri Sabah. Sementara itu, penerima bantuan merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana tidak meminggirkan golongan peniaga muda. Ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi sumbangan untuk kami menambah modal perniagaan kami yang sedia ada, walaupun tidak banyak, tapi ia sangat membantu kepada kami untuk mengembangkan lagi perniagaan yang kami ada sekarang. Program ini sememangnya memberi banyak manfaat khususnya kepada belia di kawasan Tulit dan khususnya kawasan Keningau. Jadi bantuan sebegini walaupun kecil dalam RM500 itu dia dapat membantu para peniaga kecil dalam usaha mereka untuk memasarkan produk dorang atau membeli barangan yang sepatutnya untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan mereka. Semoga bantuan ini memberikan serba sedikitlah bantuan kepada kami, dan harapan saya sebagai seorang belia adalah semoga bantuan ini akan bertambah lagi lah untuk jangka masa hadapan. Terima kasih. Parti Bersatu Sabah PBS bahagian N23 Petagas menyerahkan sumbangan kepada Gereja Victory Family Centre VFC di Putatan sempena sambutan Christmas yang bakal tiba. Sumbangan tersebut sebahagian daripada usaha PBS untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Jadi apabila kita membuka pintu kita kepada masyarakat kita yang majmuk ini, secara tidak langsung ia akan boleh memperkuat dan mempereratkan lagi apa orang cakap kita punya kesepaduan untuk pada akhirnya kita ingin melihat Sabah ini lebih maju. Penyampaian sumbangan disempurnakan Ketua Bahagian yang juga Ahli Majlis Tertinggi PBS Azmi Ahmad kepada pemimpin gereja Pastor Clement Buandi.
Terus memberikan perhatian kepada kami sebagai orang-orang yang beragama, ya, khususnya perayaan-perayaan yang Christmas yang sering kali diadakan oleh orang-orang Kristian khususnya. Dan saya juga berharap pada akan datang nanti hubungan antara kerajaan dengan pihak-pihak gereja itu lebih baik lagi supaya negeri kita ini Sabah ini boleh lebih maju. Sebuah keluarga kurang berkemampuan di Kampung Luanti Baru Keningau bertuah kerana dipilih sebagai penerima rumah sumbangan Petronas. Rumah yang akan dibina tahun depan merupakan inisiatif di bawah program Petronas merealisasikan 50 impian sempena ulang tahun ke-50 agensi tersebut. Wartawan tulis Simon ada perinciannya. Petani berusia 44 tahun Boas Kondu bertuah kerana dipilih sebagai penerima rumah di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Petronas ini. Rumah itu bakal menggantikan rumah usang yang Boas duduki bersama isteri Neti Dewi Sartika 43 tahun serta 4 orang anak berusia 3 hingga 13 tahun. Malah keluarga ini turut menjaga ayah Boas, warga emas berusia 84 tahun. Rumah baru sudah ada, kami harapkan ada bantuan daripada kerajaan lah, itu lagi yang kami harapkanlah dengan kerajaan boleh membantu kami dengan tiang listrik. Selama ini kami macam Lampung pun memakai solar yang murah-murah punya sajalah. Air kami pun gravity saja ini pun kurang selesai. Kami sangat-sangat terharu atas bantuan beliau. Karena inilah impian kami yang telah lama, tapi sekarang sudah tercapai. Terima kasih, Tuhan mendengar setiap doa. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan tim daripada Yayasan Petronas yang begitu berbesar hati untuk memberikan bantuan sumbangan kepada kami dan akan membina satu buah rumah bagi kami. Sekarang belajar pun susah sebab tidak elektrik. Saya tidur pun di ruang tamu. Kalau ada rumah baru, tidur pun selesa. Belajar pun senang. Harap pada elektrik lah. Terima kasih yang bagi bantuan. Sementara itu, Adun Tulit, Datuk Fobia Eng yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat turut merakamkan penghargaan kepada pihak Petronas di atas inisiatif ini. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Petronas kerana telah memilih salah seorang daripada rakyat Dun Tulit dalam program 50 ini yang sangat bertuah, iaitu Encik Baus Kondu. Ya, saya juga berharap ya bukan sahaja pihak Petronas yang tampil memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga mengharapkan penglibatan ya syarikat-syarikat ataupun NGO, badan-badan amal untuk tampil menyantuni masyarakat luar bandar yang memerlukan. Sejumlah 50 CSR dilaksanakan di seluruh negara sempena ulang tahun ke-50 Petronas. 7 daripadanya dilaksanakan di Sabah, termasuk pembinaan rumah untuk keluarga ini. Semoga usaha seumpama ini akan memberi sinar baharu kepada keluarga ini, terutamanya bagi anak-anak mereka untuk berjaya dalam pendidikan suatu hari nanti dan mampu mengubah nasib keluarga ini kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Tulis Simon, RTM. Pertubuhan Gabungan Adat Bangsa Tidung Negeri Sabah Pantas akan menganjurkan Festival Makau Sabai Borneo 2025 atau lebih dikenali sebagai Festival Melawat Ubi Kayu di Tawau pada Februari 2025. Festival bakal menghimpunkan semua etnik di Sabah dengan sasaran kehadiran 20,000 orang. Menurut Presiden Pantas, Datuk Seri Sahran Untai, festival ini antara inisiatif pihaknya memperkenalkan keunikan budaya di Sabah kepada masyarakat luar. Usaha itu juga sebagai salah satu tarikan pelancong berkunjung ke Sabah, khususnya daerah Tawau, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi komuniti setempat.
Dengan penarikan seperti inilah daripada Kementerian Pelancongan dari segi kebudayaan, dari segi permainan adat tradisi dan juga menggalakkan semua pelusuk-pelusuk di seluruh negara boleh dapat menambahkan ekonomi yang berada di Sabah, amnya di Malaysia lah. Inilah harapan kami sebagai Majlis Adat Tidung Sabah untuk menambah ekonomi di negara kita. Beliau ditemui media selepas Majlis Pentauliahan Ketua-Ketua Adat Tidung Zon Pantai Barat Sabah, anjuran Majlis Adat Tidung Zon Pantai Barat Sabah di Putatan. Majlis dirasmikan Penasihat Ketua Adat Tidung Pantai Barat Sabah, Datuk Seri Dr. Arsid Sedi. Ketika ini, Pantas mempunyai 125,000 ahli berdaftar dengan 300 ketua adat Tidung. Dalam majlis ini berlangsung pentauliahan Ketua-Ketua Adat Tidung Zon Pantai Barat Sabah, pentauliahan Ketua-Ketua Adat Tidung Zon Sabah, pentauliahan Ketua Lembaga Adat Tidung Sabah dan pentauliahan pemangku-pemangku Ketua Adat Tidung Sabah. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semua, saya teruskan bersama Otto. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Otto? Baik, terima kasih langsung dari Sabah.